Era oh. Pada video kali ini saya akan menerangkan contoh 1. Jeremy menyimpan RM4.000 di Bank Bunga Raya dengan kadar faedah muda 1.5% setahun. Jeremy ingin membeli seunit komputer berharga RM4.455 melalui simpanannya. Berapa lamakah tempoh penyimpanan yang diperlukan oleh Jeremy? Kenal pasti dan definisikan masalah persoalan tersebut. Dalam masalah ini, kita mengetahui prinsipal dan kadar faedah. Faedah ialah amount yang Jeremy perlukan selain RM4.000 untuk membeli komputer. Kita perlu mencari tempoh simpanan Jeremy di bank. Soalan seterusnya, tentukan andaian yang perlu dibuat dan kenal pasti pemboleh ubah dalam menyelesaikan masalah tersebut. Kita perlu mengandaikan kadar faedah tidak berubah sepanjang tempoh kita melakukan penghitungan faedah. Jika tidak, rumus I sama dengan PRT tidak sah. Kita juga perlu mengandaikan harga komputer tidak berubah apabila Jeremy berjaya mengumpulkan amount wang yang diperlukan. Pemboleh ubah yang terlibat ialah I untuk faedah, P untuk prinsipal, R untuk kadar faedah, dan T untuk masa dalam tahun. Yolah. Anak kuda pergi batu Feringgi. Selamat pagi. Dalam video ini, saya akan menerangkan tentang contoh 2 muka surat 236 hingga 237 yang akan merangkumi tentang mengenal pasti dan mendefinisikan masalah, membuat andaian dan mengenal pasti pemboleh ubah, mengaplikasi matematik untuk menyelesaikan masalah, menentukan dan mentafsir penyelesaian dalam konteks masalah berkenaan, dan memurnikan model matematik serta melaporkan dapatan. Contoh 2. Kereta Amin menggunakan 45 liter petrol untuk bergerak sejauh 405 km. Jika Amin ingin memandu kereta yang sama untuk suatu perjalanan sejauh 198 km, berapakah jumlah petrol dalam liter yang diperlukan? Selesaikan masalah ini melalui pemodelan matematik. Mengenal pasti dan mendefinisikan masalah. Tentukan isi padu petrol yang diperlukan untuk satu perjalanan sejauh 198 km. Diketahui bahwa lebih jauh perjalanan, lebih banyak jumlah petrol diperlukan. Oleh itu, jumlah petrol berubah secara langsung dengan jarak perjalanan. Membuat andaian dan mengenal pasti pemboleh ubah. Andaikan kelajuan memandu bagi kedua-dua perjalanan sejauh 405 km dan 198 km adalah sama. Katakan X mewakili jarak perjalanan dan Y mewakili jumlah petrol yang diperlukan. Y berubah secara langsung dengan X, maka Y sama dengan KX dengan keadaan K ialah pemalar. Mengaplikasi matematik untuk menyelesaikan masalah. Kasih ganti Y sama dengan 45 dan X sama dengan 405 ke dalam Y sama dengan KX untuk mencari nilai K. Nanti bila sudah kasih masuk, kamu akan dapat nampak 45 sama dengan K kurungan 405. Disebabkan kita mau cari K, kita akan kasih pindah 405 ke sebelah. 405 ialah darab, jadi kalau pindah pi sebelah, dia akan jadi bahagi. Maka 45 per 405 sama dengan K. Jadi bila kamu tekan kalkulator nanti 45 per 405, kamu akan dapat jawaban 1/9. So kamu akan masukkan nilai 1/9 ke dalam persamaan Y sama dengan KX tadi. Maka Y sama dengan 1/9 X. Persamaan ini menghuraikan hubungan antara jumlah petrol yang diperlukan dengan jarak perjalanan. So, bolehlah sudah kita start
mencari nilai Y ataupun liter yang diperlukan. Apabila X sama dengan 198, Y sama dengan 1/9 kurungan 198. Lepas kamu tekan kalkulator, kamu akan mendapat jawapan 22. Maka 22 liter petrol diperlukan untuk suatu perjalanan sejauh 198 km. Sekiranya kamu kurang memahami mengenai pengiraan ini, bolehlah merujuk subtopik 1.1 bab 1 tingkatan 5 KSSM. Menentusahkan dan mentafsir penyelesaian dalam konteks masalah berkenaan. Model fungsi linear Y sama dengan 1/9X yang diperoleh mungkin tidak dapat digunakan untuk semua situasi perjalanan. Misalnya, jika perjalanan sejauh 405 km melalui jalan raya yang menghubungkan pekan dan bandar, manakala perjalanan sejauh 198 km menerusi lebuh raya. Oleh itu, kadar penggunaan petrol adalah lebih cepat dalam perjalanan pertama berbanding dengan yang kedua. Apabila diterjemah kembali ke dunia sebenar, model fungsi linear yang diperoleh tidak sesuai digunakan untuk menangani masalah berkenaan. Memurnikan model matematik. Dalam masalah ini, kita tidak dapat memurnikan model memandangkan maklumat yang diberi adalah terhad. Melaporkan dapatan. Laporkan dapatan dalam bentuk penyelesaian masalah berdasarkan tafsiran penyelesaian yang telah dilaksanakan di atas. Haters, pada komen foto kita. Kenapa? Sirik lo ya. Nggak punya sahabat kayak kita? Iya. Atau nggak sepopuler kita? Iya. Norak lo ya, kampungan. Lo bebas ikutin gaya kita, tapi jangan sampai kelihatan. Tolongnya, gobloknya, Kampungannya. Dan noraknya. Please deh. Bab 8 Pemodelan Matematik muka surat 237 dan 238. Contoh 3, gajah di bawah menunjukkan keratan rentas sebatang sungai. Seorang ahli hidrologi mengukur kedalaman sungai Y meter pada jarak yang berbeza X meter dari tebing sungai. Keputusan yang diperoleh diberi dalam jadual berikut. Gajah boleh rujuk dalam buku teks kalau tak pasti. Pertama, mengenal pasti dan mendefinisikan masalah bagaimana menentukan kedalaman sebatang sungai. Kedua, membuat andaian dan mengenal pasti pemboleh ubah. Andaikan sungai adalah paling dalam di bahagian tengah dan kedalamannya berkurangan sehingga kosong di bahagian tepi sungai. Dua pemboleh ubah yang terlibat dalam kajian ini ialah kedalaman sungai Y meter dan jarak dari tebing sungai X meter. Ketiga, mengaplikasi matematik untuk menyelesaikan masalah. Tulis jarak dari tebing sungai dan kedalaman sungai sebagai set pasangan tertib X, Y dan lukis satu graf bagi data tersebut. Seperti graf yang ditunjukkan, data kelihatan menaik dan kemudian menurun dan ini menyerupai suatu fungsi kuadratik. Graf yang dilukis menunjukkan lengkung penyesuaian terbaik dan menyerupai graf fungsi kuadratik. Dalam pemodelan matematik untuk mewakili situasi sebenar, nilai anggaran digunakan. Berdasarkan graf didapati kedalaman sungai ialah 3 meter. Hal ini berlaku ketika jarak dari tebing sungai ialah 15 meter iaitu anggaran. Keempat, menentusahkan dan mentafsir penyelesaian dalam konteks masalah berkenaan. Tentukan fungsi kuadratik berkenaan yang mempunyai bentuk Y sama dengan AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Tentukan pemalah A, B dan C dengan menggantikan sebarang 3 data, misalnya 00, 25, 1.7 dan 30 ke dalam persamaan. Di sebelah kiri kita nampak dia just masukkan je, dia gantikan data tu. Sebelah kanan 0 sama dengan C, 1.7 sama dengan 625A tambah 25B tambah C,
kosong sama dengan 900A tambah 30B tambah C. Oleh sebab C sama dengan kosong, sistem bagi dua persamaan linear dalam dua pemboleh ubah ialah 1.7 sama dengan 625A tambah 25B persamaan pertama, kosong sama dengan 900A tambah 30B persamaan kedua. Daripada 2, B sama dengan negatif 30A dan boleh dijadikan persamaan ketiga. Gantikan 3 ke dalam 1. 1.7 sama dengan 625A tambah 25 dalam kurungan negatif 30A. 1.7 sama dengan negatif 125A. A sama dengan negatif 0.0136. Gantikan A sama dengan negatif 0.0136 ke dalam 3. B sama dengan negatif 30 dalam kurungan negatif 0.0136. B sama dengan 0.408. Maka fungsi kuadratik yang mungkin ialah y sama dengan negatif 0.0136x kuasa 2 tambah 0.408x. Gantikan x sama dengan 15. Y sama dengan negatif 0.0136 dalam kurungan 15 kuasa 2 tambah 0.408 dalam kurungan 15. Y sama dengan 3.06, iaitu hampir dengan jawapan yang diperoleh daripada graf. Kelima, memurnikan model matematik. Model ini kita andaikan kedalaman sungai adalah paling dalam di bahagian tengah. Hal ini mungkin tidak benar bagi sesetengah sungai lain. Model baharu diperlukan untuk andaian baharu. Kejituan jawapan akan bertambah jika lebih banyak data diambil. Yang terakhir, melaporkan dapatan. Laporan penuh dibuat berdasarkan struktur rangka kerja pemodelan yang telah dilaksanakan. Sekian daripada saya. Terima kasih. Slay! Slay! Hold on. Can we switch the language? We better hit it. In this video I will be covering on example 4, which you can refer to page 239 and 240. So in this example I will explain on identifying and defining the problems, making assumptions and identifying the variables, applying mathematics to solve problems, verifying and interpreting solutions in the context of the problem, refining the mathematical model, and lastly reporting the findings. So the first thing we need to do is identifying and defining the problem. Mr. Gomez is given compound interest which is compounded once a year. His principal is 20,000 ringgit, the yearly interest is 4%. So we need to derive a mathematical model for Mr. Gomez's total savings at the end of T years. After that is making assumptions and identifying the variables. Let's assume that Mr. Gomez did not withdraw or raise his savings throughout the period of savings. The variables are principal amount, RMP, yearly interest, R, number of times the interest is compounded, N, and time, T years. The next thing is applying mathematics to solve problems. Keep in mind that when calculating the compound interest, each year we have 100% of the principal, plus 4% of the previous balance. We construct a table as follow, or you can refer on page 239. And the next thing is verifying and interpreting solutions in the context of the problems based on the table that have been shown just now. At the end of every year, the amount of savings is a power of 1.04 times the principal, which is 20,000 ringgit, and the power corresponds to the number of years of savings. We can generate this pattern to a mathematical model by letting P represents the principal of the savings, T represents the number of years, and R represents the yearly rate. Hence, the mathematical model is stated as shown below. Note that 1.04 is equal to 1 plus 0.04 is equal to 1 plus R, where A, T, is the amount of savings after T years. This mathematical model is an exponential function that allows us to calculate the amount of savings if the interest is compounded once a year for T years. The graph 1 the next slide shows an exponential function A, T, equal 20,000 times 1.04 to THW power of T. The graph of the amount of savings after T years, A, T,
shows an exponential growth as time, t, increases. The mathematical model A, t, equal to p, 1 plus r, is used for annual compounding. In reality, interest is often compounded more frequently, for example, compounded semi-annually or quarterly. If the interest is compounded monthly, the interest rate r is divided amongst the 12 months because 1/12 of the rate is applied each month. The variable t in the exponent is multiplied by 12 because the interest is calculated 12 times in a year. Hence, the mathematical model becomes a, t, equal p, 1 plus r over 12. 12r. In general, if the interest is compounded n times per year, the mathematical model is a, t, equal p, 1 plus r over n, nt. Last but not least is reporting the findings. We need to write a full report following the above modeling framework structure. That's all for today. I hope that we learned something new today and thank you for watching. Hey guys.